الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. InsyaAllah kita sambung bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah. Hari ini kita dah pindah kepada bab yang seterusnya, iaitu solat berjemaah. Ayat Al-Quran yang dibawa oleh pengarang untuk memulakan bab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, dan dirikanlah kamu akan salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah kamu semua, yakni solat berjemaah bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Sesungguhnya pengarang membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, al muadzinu yughfaru lahu mada sautihi wa yashhadu lahu kullu ratabin wa yabisin. Seorang muazzin itu, yakni seorang juru azan, diampunkan baginya sejauh mana suaranya sampai. Sejauh mana suara azannya dia tu sampai. Yakni sekiranya dosanya memenuhi ruang sejauh suaranya kedengaran, maka dosa-dosa itu pun akan diampunkan. Wa yashhadu lahu kullu ratabin wa yabisin, dan semua yang bernyawa dan yang tidak bernyawa mendengar suara azan itu akan memberi kesaksian untuknya pada hari kiamat. Wa syahidus salati yuktabu lahu 25. Orang yang menghadiri solat berjemaah, yakni kerana mendengar suara azan itu, akan diberikan untuknya ganjaran 25 kali solat. Yuktabu lahu 25 salatan, akan dituliskan baginya 25 kali solat. Wa yukaffaru anhu ma bainahuma, dan akan diberikan untuknya ganjaran 25 kali solat, dan dikafarahkan dosa-dosanya yang dilakukan antara kedua-dua waktu solat. Hadis riwayat Abu Daud. Keterangan. Pada pendapat setengah ulama, ganjaran 25 kali ganda solat ialah untuk muazzin, dan dosa-dosanya di antara satu azan dengan azan yang lain akan diampunkan. Ini sebagaimana tercatat dalam Bazlul Majhud. Hadis seterusnya. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yughfaru lil muazzini muntaha adanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratabin wa yabisin sami'a sautah. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Diampunkan bagi muazzin, yakni juru azan itu, sejauh suaranya kedengaran, dan semua benda yang hidup ataupun yang mati yang mendengar suaranya akan memohon keampunan untuknya. Dalam riwayat yang lain menyatakan bahawa semua benda sama ada yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa akan menjawab azannya itu. Musnad Ahmad, sebagaimana terdapat Musnad Ahmad, At-Tabarani, Bazzar. Dia orang yang azan ini akan diampunkan. Sejauh mana suara dia itu sampai, maka sejauh itulah segalanya akan menjadi saksi untuk dia, dan dia akan dapat dan memohon keampunan untuk dia, menyebabkan banyaklah dosa dia diampunkan. Sekarang pakai mic pula lagi jauh suara tu sampai. An
Sa'sa'ata radhiyallahu anhu qala Abu Sa'id radhiyallahu anhu, idza kunta fil bawadi farfa' sautuk bin nida fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasma'u sautahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahida lahu. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Sayyidina Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu berkata bahawa Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu telah berkata kepada beliau, apabila engkau berada di wadi, yakni di mana-mana lembah, maka tinggikanlah suara kamu semasa berazan, kerana sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana pokok, busut, batu, jin dan juga manusia yang mendengar suara azan pasti akan memberi kesaksian untuk muazzin itu. Masya-Allah. Ini antara kelebihan orang yang azan. Dan azan ini tujuan dia ialah untuk panggil orang lain solat. Dia ada hayya 'alas solah, pemanggil orang untuk solat. Itu tujuan azan yang sebenar, yang asal. Jadi ia ada kaitan dengan solat berjamaah lah. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil muqaddam wal muadzinu yughfaru lahu bimadda sautihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin walahu mislu ajri man salla ma'ahu. Rawahu An-Nasa'i. Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rahmat ke atas saf pertama. Untuk saf pertama ni dia ada ganjaran yang tersendiri. Dan para malaikat berdoa, yakni memohon rahmat untuk mereka. Sedangkan muazzin diampunkan untuknya sejauh tempat suaranya kedengaran. Sesiapa yang bernyawa atau yang tidak bernyawa akan membenarkannya dan dia akan mendapat ganjaran seperti ganjaran orang yang bersolat bersamanya. Rawahu An-Nasa'i. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Keterangan, terdapat juga sebahagian ulama lain yang menerangkan ayat yang kedua daripada hadis di atas sebegini, yakni dosa-dosa yang dilakukan oleh muazzin antara kawasan tempat dia melakukan azan sehingga tempat suaranya kedengaran akan dimaafkan. Satu lagi maksud juga ada diterangkan, iaitu semua dosa orang yang berada dalam kawasan yang kedengaran suara muazzin akan diampunkan dengan berkat syafaat daripada muazzin. Sebagaimana yang tercatat dalam Bazlul Majhud. Jadi alhamdulillah kita dengar beberapa hadis Nabi SAW yang secara zahirnya memperkatakan tentang kelebihan azan, kelebihan muazzin. Sebab tu untuk jadi muazzin ini boleh berebut. Nak jadi imam tak boleh berebut. Untuk muazzin ini kena cari kelebihan-kelebihan dia. Kerana orang muazzin ini, tukang azan ini, orang yang melaungkan azan, ia ada mempunyai kelebihan yang banyak, antaranya diampunkan dosa, dipersaksikan. Mana suara yang dengar suara dia ni akan menjadi saksi di akhirat nanti. Dan orang yang datang solat, disebabkan azan dia tu, dia akan dapat pahala sama. Sebab apa? Azan ini adalah dakwah sebenarnya. Jadi dakwah ni, bila kita ajak pada satu kebaikan, orang buat kebaikan itu, kita akan dapat juga ganjaran. Duplicate. Pahala dia duplicate mari ke kita juga, kan. Jadi ini kelebihan bila kita ajak orang kepada agama, ajak orang kepada amal agama. Sebab tu lepas azan tu kita doa apa? Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Allahumma, ya Allah, Engkau lah, ya Allah, ya Tuhan kami, rabba hazihi da'wati tammah,
Tuhan yang empunya dakwah yang sempurna ini. Dakwah yang sempurna. Jadi dakwah yang sempurna. Azan ni lah dakwah yang sempurna. Sebab tu dia start dengan kebesaran Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lepas tu bersaksi Allah itulah satu-satunya ilah yang layak disembah. Yang layak dibergantungkan hajat. Allah Ta'ala itulah yang satu-satunya yang boleh bagi manfaat mudarat. Lepas tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahawasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah, satu-satunya jalan untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala kan. Lepas tu dia ajak kepada solat, hayya ala salah, datanglah kepada solat. Ulama kata datang pada solat ini sebenarnya ajakkan kepada agama. Sebab solat itu adalah imaduddin. Orang yang jaga solat, Sayyidina Umar kata sangat-sangat ada harapan untuk dia jaga perintah-perintah yang lain, urusan agama yang lain. Tapi kalau dia tak solat, no hope lah. Maknanya bagi Sayyidina Umar tak ada harapan orang ni. Hayya 'alal falah, bagi tahu manusia kejayaan ialah dalam agama tadi, dalam as-salah tadi, yakni agama, perintah Allah itulah ada kejayaan. Lepas tu simpul lagi dengan kebesaran Allah Subhanahu Taala. Allah besar. Tak ada makhluk yang besar, hanya Allah yang besar. Dan disimpulkan dengan kalimah iman, la ilaha illallah. Dakwah yang sempurna. Jadi kalau bila kita nak buat dakwah, ambil je azan, intipati azan tu, kita bagi tahu pada orang. InsyaAllah. Semoga apa yang Allah Ta'ala, apa yang kita dapat dengar tadi, Allah Ta'ala bagi faham, kita dapat amal apa yang patut diamalkan, dan kita dapat sampaikan pada saudara kita yang lain, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Wahai Allah, Engkaulah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu dan selain daripada-Mu adalah diciptaan-Mu ya Allah. Wahai Allah, setiap satu perkara yang Kau ciptakan berhajat, memerlukan Engkau ya Allah. Sedangkan Engkau sama sekali tidak memerlukan makhluk-makhluk ciptaan-Mu ini ya Allah. Wahai Allah, Engkaulah yang Maha Pemaaf, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Belas Kasihan, Maha Lemah Lembut. Ultuf bina ya Allah. Berlemah lembutlah dengan kami ya Allah. Lebih kuranglah dengan kami ini ya Allah. Wahai Allah, segala kekurangan kami Kau ampunkanlah ya Allah. Kau maafkanlah ya Allah. Wahai Allah, terutamanya solat kami yang penuh dengan kelalaian, kelekaan, kekurangan, kecacatan ya Allah. Wahai Allah, bantulah kami untuk kami usaha atas solat kami hakikat solat yang khusyuk dan khuduk sebagaimana yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bagilah hati kami ini benar-benar jatuh cinta dengan agama-Mu ya Allah, dengan amal-amal agama-Mu ya Allah. Kami laksanakan, kami tegakkan perintah-perintah Allah dengan penuh cinta ya Allah, dengan penuh rasa yakin dengan apa yang Kau telah perintahkan, dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, ya Tuhan kami, pada Engkaulah kami mengadu, pada Engkaulah kami memohon. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.